Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir ke channel aku. Okey, channel ni akan mengeluarkan banyak video mengenai teknologi yang mungkin korang dah tahu, tak tahu ataupun tak nak tahu, tapi insya-Allah berguna untuk anda. Okey, channel ni pun tak ramai lagi subscriber. So siapa-siapa yang singgah kat channel aku ni, silalah tekan like, share, subscribe untuk aku achieve aku punya first milestone, dapatkan 1k subscriber insya-Allah. Okey, macam yang korang nampak dekat tajuk video kita hari ni, aku nak bercakap mengenai sebuah device yang sedang hangat diperkatakan oleh para gamers terutamanya kat luar sana. So, Uncle Gabe kita ni telah mengumumkan untuk mengeluarkan sebuah portable gaming device yang diberi nama sebagai Steam Deck. Yang mana peranti ni membolehkan kita bermain semua game yang dijual dekat Steam Store. So, macam kita tahu Steam Store ni dia jual game untuk PC. Kita boleh katakan peranti yang Uncle Gabe kita ni keluarkan adalah sebuah portable gaming PC yang boleh kita bawa ke sana ke sini tanpa mengorbankan fungsi dan kuasa sesebuah PC. Menarik tak? Berbeza dengan PSP, Nintendo Switch, setengah gamer dia tak mahu kehilangan kualiti game ataupun experience yang diorang boleh dapat dalam PC gaming. Lagipun genre-genre game yang ada dekat portable gaming ni tak dekat hati PC gamers lah. Jadi hadirlah Steam untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk info, pihak Valve ni dah lama dah merancang untuk menghasilkan sebuah portable gaming device ni yang mempunyai kuasa sebuah PC. Tapi sebabkan limitation of technology pada masa yang lepas, so diorang just scrap je lah dia mempunyai idea ni. Tapi sekarang tiba-tiba muncul pula portable gaming PC yang datang daripada China. Contohnya macam Yanyo One X Player dengan GPD Win 3. So Steam pun buka balik buku lama diorang. Diorang cuba balik hasilkan idea diorang yang lama tu, maka terhasillah Steam Deck. Jadi apa yang kita tahu pasal device ni? Kita cakap pasal spek. Prosesor dia pakai APU Zen 2 architecture, 4 core 8 thread. Grafik pula dia pakai AMD latest RDNA 2 architecture. So device ni dia pakai APU. Combination of power APU dia ni boleh sampai 2 teraflop, iaitu bersamaan dengan Xbox One dengan PS4. So bayangkan macam Xbox One dengan PS4 ada kat tangan korang. PS4 tu pun kira yelah cukup bagus lah untuk kita main dekat TV kan. Power yang sama tu boleh kita bawa pergi ke mana-mana. So memory dia pula ada 16GB DDR5. Lepas tu screen dia LCD 7 inci. So Steam Deck ni dikatakan mampu untuk memainkan game AAA 30 frame per second melalui screen 720p nya. Dia punya screen bukan HD pun. Kalau tengok kan ikut demo-demo yang dikeluarkan sendiri oleh Valve, memang tak adalah menunjukkan ada kekurangan pun. Sebab screen dia 7 inci, 720p tu cukup sebenarnya. Tapi kita boleh upgrade dia punya performance. Yang tu tunggu, nanti aku cerita. Okey, untuk design dia pula kan, dia punya size compare to Nintendo dengan PSP, korang boleh tengok lah, dia punya size dia memang lagi besar. Kalau korang rasa Nintendo Switch tu dah besar kan, yang ini besar lagi, berat lagi 2 kali ganda. Okey, button layout dia pula nampak pelik lah. Macam dia punya button tu ke atas kan. Selalu kalau kita rasa macam lagi selesa lah button tu ada dekat bawah ataupun tengah kan. Tapi bila diorang sendiri ada review-review kat luar sana tu, dia dah test dah. Dia cakap mula-mula dia nampak pelik, tapi bila diorang cuba sendiri main game dekat device tu, dia cakap diorang rasa benda tu rasa natural, tak ada rasa mengganggu pun. Lepas tu dia ada additional button lagi dekat bahagian bawah dia, kalau korang boleh tengok sekarang ni kan. Button ni sebenarnya kita boleh set atau kita boleh customkan mengikut game yang kita main. Lepas tu dia ada trackpad pula. Trackpad ni macam biasalah, PS4 pun kita ada, PS5 pun kita ada.
Dan selalunya kita guna function dia untuk contoh dia sebagai mouse ataupun kita menaip ke. Lepas tu device ni pun masih ada 3.5 headphone jack. So siapa-siapa yang rasa macam diorang tak nak kehilangan kualiti bunyi masa main game tu, 3.5mm headphone jack ni masih ada lagi. So satu lagi apa benda ciri-ciri yang istimewa dekat device ni adalah dia ada built-in gyro, which is dia cakap kalau lah game tu sendiri tak ada function tersebut, tak perlu risau. So dia automatic kalau kita install je game dekat device ni, dia automatic gyro tu dia boleh enable. Kekurangan dia kat sini bila kita main portable gaming ni, kita tak ada mouse kan. So gyro ni be advantage lah kalau kita nak main game contohnya macam first person shooter. Dia upgradable ke? Okey, tak boleh. Yang itu kita tak boleh upgrade. Dia ada 3 variants, yang mana variants dia ada yang 64GB, ada 256GB, lepas tu ada 512GB. So ada 3 variant Apa yang kita boleh upgrade, cuma kita boleh letak SD card. Okey ke kan? Slow tak? Lagging ke apa kan? So developer Steam sendiri cakap semua game yang diorang preview kat kita, semua game-game tersebut dimainkan melalui SD card. Dia cakap betul, mungkin ada sedikit lag in terms of loadout game, tapi in terms of in-game punya experience tak kacau sebenarnya. Okay, operating system dia cakap dia pakai SteamOS. SteamOS ni actually based on Linux. Diorang pun cakap yang diorang punya OS ni sebenarnya open. Kalau lah korang ni apa orang cakap PC literate, pandai sikit lah in terms of macam mana nak godek PC ke apa kan. So apa benda yang korang boleh buat dekat PC tu, korang boleh buat dekat portable gaming device diorang, Steam Deck ni. Contohnya macam korang nak install OS lain ke, korang nak letak software ke, korang nak letak Word, korang nak letak Outlook, apa semua benda yang korang boleh buat dekat PC, semua ni korang boleh letak kat dalam ni. Okay, Steam Deck ni pun dia akan keluarkan sekali Steam Dock. Dia membolehkan kita menggunakan external screen. So basically boleh jadi PC lah kalau nak. Dan kalau kau nak gunakan docking system, output display dia boleh sampai 4K 120Hz ataupun 8K 60Hz. Jadi bukan sebab performance dia tak bagus kan. Kalau tadi kita tengok tadi kan, dia punya screen 720p je kan, tak sampai HD pun. Sebabnya adalah screen LCD 720 ni dipilih ada kerana untuk mengimbangi jangka hayat bateri dan performance peranti ni semasa dalam model portable lah. Kalau lah korang letak screen AMOLED lah kan, korang letak terus boleh main 8K 4K, tapi dia punya game boleh main sampai setengah jam je. So itu pun dah tak valid lah sebagai portable gaming kan. Okay, macam docking system yang lain kat luar sana tu, okay, semua device USB korang boleh pasang kat situ lah. Korang boleh pasang korang punya keyboard, mouse kat situ. Okay, in terms of networking dia pula macam mana? So dia pakai Bluetooth 5.0. Korang boleh connect dengan Bluetooth keyboard, Bluetooth mouse kan. So kalau ikutkan Bluetooth 5.0 ni, patutnya dia boleh support sampai 7 device serentak. Bagi aku more than enough lah. Masalah dia sekarang ni adalah walaupun device ni portable, tapi kita tak boleh letak SIM card. So bila kita tak boleh letak SIM card, kita nak kena ada wifi untuk bermain online game. Tu cerita dia. So kalau korang nak keluar sana, korang kenalah pergi tempat yang ada wifi kalau nak main game online. Contohnya mungkin korang boleh lepak kat McD ke, Mamak ke kan. Okay, daripada segi saiz dan berat dia pula, Steam Deck ni seberat 669 gram, PSP Go pula 158 gram, Nintendo 297 gram. So kalau korang tengok dekat sini kan, Steam Deck ni sebenarnya lagi berat lah, 2 kali ganda lagi berat daripada Nintendo. Lepas tu battery life pula 40 watt per hour. Dia claim cakap boleh main game daripada 2 jam sampai ke 8 jam. Depends macam mana korang main lah kan, jenis game dia, macam mana korang punya setting kan. Okay, untuk pricing dia pula, okay, sebab dia ada 3 variants kan. So yang ini adalah harga yang aku direct convert lah daripada USD ke ringgit Malaysia. So 64GB kita dapat dalam RM1,683. 256GB kita dapat dalam RM2,232.
512GB pula kita dapat RM2,738. So bagi aku dia punya device ni berpatutan lah harga dia. So sebab apa aku cakap macam tu, sebab kita boleh anggap dia macam gaming laptop. Kalau gaming laptop untuk harga yang macam ni sebenarnya korang tak dapat sebenarnya. So kalau ikutkan harga ni, bagi aku berbaloi-baloi lah untuk sebuah portable gaming PC. So untuk pengetahuan korang, device ni sebenarnya tak masuk lagi ke Malaysia. So siapa yang nak pre-order dia, korang boleh tengok dekat Steam Store. Dia ada buka pre-order dekat situ. Tapi setakat yang aku tengok, dia tak ada lagi buka pre-order untuk Malaysia punya user. Jadi patut kita beli Steam Deck ni? Bagi pendapat aku, Steam Deck ni tercipta bila teknologi dia tu sampai ke satu tahap yang ianya boleh direalisasikan lah. Tapi bagi aku juga, teknologi tu masih baru lagi. Tak salah kalau dalam setahun, 2 tahun, mungkin tak lama lagi, akan ada keluar device yang lagi hebat, yang lagi bagus in terms of spec dengan performance dia compare to Steam Deck. Sebab dia sebuah PC, macam laptop diorang boleh keluarkan kan. So kemungkinan besar akan ada yang lagi bagus lagi. Tapi tak salah pun kalau korang pilih Steam Deck ni, sebab dia setengah orang dia tak nak risau pasal compatibility lah. So game-game dia tu memang dikeluarkan oleh Steam. Jadi Steam juga yang keluarkan device ni. So in terms of macam mana kita nak install, macam kita nak download, semua sepatutnya dah dioptimizekan lah. So in terms of compatibility tu kita tak ada masalah. So untuk user, dia bagi kat kita peace of mind lah, macam mana kita nak guna ataupun treat device ni. Tapi kalau lah aku ni student, aku akan consider untuk beli device ni. Sebab apa? Sebab at the same time, kita boleh treat dia sebagai PC. Jadi macam kalau kita dekat bilik tu, kita boleh gunakan dia sebagai PC macam biasa. Kita boleh buat PowerPoint, kita boleh buat Windows Word, apa semua kan, untuk buat kita punya assignment apa semua bagai. Lepas tu bila kita dah nak rehat ke apa kan, nak relax kan, at the same time kita boleh treat dia sebagai PC gaming. So dia 2 in 1. Dan harga dia pun murah. Kalau korang tak ada budget untuk beli laptop gaming kan, yang mungkin boleh starting daripada harga 4,000 ke atas, 5,000 ke atas kan. So yang ini bawah daripada 3, korang boleh dapat benda tu semua. Itu pendapat peribadi akulah. Okay, aku rasa itu saja kot pandangan dan pendapat aku mengenai Steam Deck ni. Diharapkan dengan perkongsian yang aku dah beri kat korang ni bergunalah. Jumpa lagi dekat video yang akan datang. Assalamualaikum.